Saya akan menceritakan tentang latar belakang Tun Abdul Razak, Perdana Menteri yang kedua. Tun Abdul Razak ataupun nama sebenar beliau ialah Tun Haji Abdul Razak bin Datuk Hussein. Tarikh lahir beliau adalah 11 Mac 1922. Beliau lahir di Pulau Keladi, Pekan, Pahang. Tarikh meninggal beliau adalah 14 Januari 1976. Tun Haji Abdul Razak bin Datuk Hussein juga dikenali sebagai bapa kemerdekaan. Seterusnya, latar belakang sebagai Perdana Menteri. Beliau menjadi Perdana Menteri yang kedua iaitu daripada 1970 hingga 1976. Datuk Abdul Razak terkenal dalam melancarkan DEB atau dikenali sebagai Dasar Ekonomi Baharu. Beliau merupakan anak sulung kepada Datuk Hussein bin Awang Muhammad Taib dan Hajah Teh Fatimah binti Daud. Beliau diberi gelaran orang kaya Indra Shah Bandar dan orang kaya berempat Pahang. Kehidupan peribadi beliau ialah beliau dilahirkan di Pulau Keladi, Pekan, Pahang serta merupakan anak sulung kepada Datuk Hussein bin Awang Muhammad Taib dan Hajah Teh Fatimah binti Daud. Datuk Abdul Razak juga merupakan keturunan bangsawan berbangsa Bugis yang menjadi ketua-ketua bagi suku kaum di Pahang. Bapanya iaitu Datuk Hussein pernah berkhidmat sebagai pegawai daerah Bentong. Datuk Abdul Razak juga diberi gelaran orang kaya Indra Shah Bandar dan orang kaya berempat Pahang, dan beliau meninggal pada 14 Januari 1976 adalah akibat penyakit acute leukemia. Beliau meninggal di London, England. Beliau mempunyai 5 orang anak. Perdana Menteri Malaysia yang kelima iaitu Datuk Najib atau nama sebenar Muhammad Najib adalah anak sulung beliau yang menggantikan Tun Abdullah bin Muhammad Badawi pada tahun 2000. Anak-anaknya yang lain ialah Datuk Ahmad Johari Razak, Muhammad Nizam, Muhammad Nazim dan Muhammad Nazir. Abang ipar Datuk Abdul Razak ialah Tun Hussein On, ialah penggantinya sebagai Perdana Menteri yang ketiga. Giliran saya pula untuk bercerita sedikitlah berkenaan pendidikan Tun Abdul Razak, iaitu Perdana Menteri kita yang kedua. Macam biasa, terdapat 3 peringkat pendidikan beliau, iaitu rendah, menengah dan tinggi. Okey, pertama sekali kita akan tengok pendidikan rendah. Beliau mendapat pendidikan rendah di Sekolah Melayu Kampung Jambu, Langgar, Pekan, Pahang. Untuk maklumat penonton, sekolah ini merupakan sekolah kampung yang biasa sahaja dan amat daiflah. Gambar sebelah kanan itu merupakan sekolah tersebut. Walau bagaimanapun, Tun Abdul Razak ini tetap menunjukkan kemampuan cemerlang dalam pelajarannya, walaupun kadang-kadang beliau tidak dapat belajar dengan baik, lebih-lebih lagi apabila waktu hujan kerana atap yang bocor dan sebagainya lah halangan yang terdapat ketika itu. Seterusnya, pendidikan menengah. Selepas pendidikan rendah tadi, beliau kemudian dihantar ke Malay College Kuala Kangsar, Perak atau dikenali sebagai MCKK oleh ayahnya. Sekolah ini berlawanan pula dengan sekolah tadi. Sekolah MCKK ini merupakan sekolah khas untuk bangsawan dan yang mampu sahaja ketika itu. Di situlah beliau mula begitu aktif dalam sukan dan perpersatuan. Dalam pada itu juga, Tun Abdul Razak telah lulus cemerlang dalam peperiksaan Junior Cambridge pada tahun 1937. Jadi belajar, maka tamatlah pendidikan beliau pada tahun 1940. Yang terakhir, selepas itu Tun Abdul Razak telah menerima beasiswa untuk menyambung ke Raffles College Singapore RCS pada tahun 1940 dalam bidang ekonomi, undang-undang dan sejarah selama 3 tahun. Tetapi pengajiannya di college tersebut tidak dapat diteruskan kerana peristiwa buruk pada 6 Disember 1941 hingga menyebabkan college ini ditutup. Peristiwa apa yang terjadi? Iaitu peristiwa kedatangan Jepun di tanah Melayu. Oleh itu, Tun Abdul Razak terpaksa pulang ke kampungnya. Ketika waktu itu beliau giatlah aktif menentang Jepun sehinggalah apabila keadaan reda, beliau diberi beasiswa oleh British untuk melanjutkan pengajiannya dalam jurusan undang-undang di London, United Kingdom pada tahun 1947. Dan akhirnya pada tahun 1950 beliau berjaya menerima ijazah di Lincoln's Inn, London.
Sedikit kata-kata daripada Allahyarham Tun Abdul Razak pada Oktober 1967 untuk renungan kita bersama. Kalau saya berhak menjadi terenama, hak itu terletak semata-mata pada kesederhanaan saya memulakan pelajaran di sebuah sekolah berbubur atap dan berlantai tanah. Masih jelas terasa lantai di kaki saya yang tidak berkasut. Sekian, terima kasih. Kita beralih ke bahagian yang seterusnya. Seterusnya, saya akan ceritakan serba sedikit berkenaan dengan kerjaya Tunku Abdul Razak. Selepas kepulangan Tunku Abdul Razak ke tanah air, beliau menyertai perkhidmatan awam Malaya dan bergiat dalam bidang politik. 2 tahun selepas itu, beliau berkhidmat sebagai penolong Setiausaha Negeri Pahang dan kemudian pada Februari 1955 menjadi pemangku Ketua Menteri Pahang sewaktu berumur hanya 33 tahun. Hal ini menunjukkan sifat kepimpinan dan kematangan dalam diri beliau dalam bidang politik ini. Selepas memenangi pilihan raya umum yang pertama di Malaysia, pada Julai 1955, beliau dilantik sebagai Menteri Pelajaran di Malaysia. Seterusnya, sebagai orang nombor 2 atau dengan kata mudahnya orang kanan kepada Tunku Abdul Rahman, beliau menyertai rombongan menuntut kemerdekaan ke London pada tahun 1956. Beliau juga orang yang bertanggungjawab dalam menyediakan draft-draft untuk mendirikan dalam Perlembagaan Tanah Melayu pada ketika itu. Selepas kemerdekaan dicapai, waktu umur Tun 30 tahun, bermulalah perkhidmatannya sebagai Timbalan Perdana Menteri yang menjangkau lebih 13 tahun. Dalam tempoh ini, beliau memegang beberapa portfolio yang penting, antaranya termasuklah Kementerian Pelajaran, Kementerian Pembangunan Negara dan Luar Bandar, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan Kementerian Pertahanan. Pada 22 September 1970, Tunku Abdul Razak dilantik sebagai Perdana Menteri Malaysia yang kedua. Beliau sememangnya layak mendapat jawatan itu disebabkan kegigihan dan usaha beliau dalam membangunkan negara dari segenap aspek. Dan oleh itu, saya serahkan kepada ahli lain untuk membentangkan isi-isi mereka. Sekian, terima kasih. Baik, sekarang kita sambung kepada sumbangan Tun Abdul Razak kepada negara. Secara ringkasnya, ini boleh disimpulkan dan dibahagikan kepada 4 bahagian. Yang pertama, dari segi pendidikan, yang kedua, dari segi pertahanan dan keselamatan negara, yang ketiga, perpaduan masyarakat, dan yang keempat, pembangunan luar bandar. Baik, bagi sektor pendidikan, beliau merombak sistem pecah dan perintah yang telah diperkenalkan oleh penjajah ketika tanah Melayu dijajah oleh British. Beliau juga menyatukan sistem pendidikan serta menyeragamkan kurikulum pembelajaran setiap pelajar di negara kita. Hal ini amat penting kerana ini akan mengukuhkan lagi perpaduan antara kaum. Bagi sektor pertahanan dan keselamatan negara, Tun Abdul Razak melengkapkan tentera dengan senjata yang lebih efisien dan moden. Ini dengan menaik taraf senjata yang digunakan oleh tentera supaya lebih sesuai dengan masa kini. Dan seterusnya, beliau juga melancarkan relawan rakyat ataupun dikenali sebagai rela dan rukun tetangga. Akhir sekali, beliau juga menubuhkan Majlis Gerakan Negara ataupun Mageran untuk menggantikan kerajaan ketika berlakunya darurat di negara kita. Perpaduan masyarakat. Beliau gemar melawat kampung-kampung dan meninjau masalah rakyat. Beliau juga melancarkan rukun negara pada Hari Merdeka pada tahun 1970. Dan beliau juga menggalakkan aktiviti seperti gotong royong. Seperti yang disebut sebentar tadi, Tun Abdul Razak sangat mementingkan perpaduan masyarakat dan cuba untuk menyatu padukan lagi rakyat-rakyat di negara kita. Dan bahagian yang terakhir daripada sumbangan Tun Abdul Razak kepada negara.
beliau mementingkan pembangunan luar bandar. Beliau melancarkan Dasar Ekonomi Baru ataupun DEB pada 21 Jun 1970 bagi merancangkan lagi ekonomi negara. Seterusnya, beliau juga memperkenalkan rancangan buku hijau dan mengurangkan golongan buta huruf. Seterusnya, mampu meningkatkan lagi taraf hidup orang di luar bandar.